Alright. Jadi hari ini kita sambung penyata kewangan iaitu akaun perdagangan untung rugi. Okey, sebelum tu ada nak tanya. Ada siapa-siapa nak tanya? Aisyah semalam okey tak? Okey kalau benda yang kalau apa yang boleh yang mudah yang tengok video je okey. Cikgu suruh tengok video je lah Yang lain ada nak tanya apa-apa? Uzair? Ada tengok video cikgu tak? Ada cikgu. Ada. So macam mana? Boleh lah cikgu. Betul? Betul. Okey. Sebab kejap lagi cikgu nak korang buat contoh akaun perdagangan untung rugi contoh lengkap lah. Sebab hari Isnin lepas cikgu ajar akaun perdagangan sahaja. Okay, jadi untuk pagi ni cikgu nak sambung akaun untung rugi. Cikgu nak sambung akaun untung rugi, lepas tu cikgu nak korang buat penyata yang lengkap lah. Akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Jadi untuk akaun untung rugi, okey. Akaun untung rugi adalah bahagian yang kedua, part yang kedua dalam penyata apur ni, cikgu panggil apur, akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi akaun untung rugi adalah bahagian yang kedua yang mana dia akan bermula daripada untung kasar. Okey. Sebab untung kasar ni kita dah dapat dalam akaun perdagangan. Untung yang hanya melibatkan barang niaga. Jual barang niaga, beli barang niaga, itu sahaja. Jadi kita tolakkan yang apa-apa yang berkaitan barang niaga, kita tolakkan, maka dapat untung kasar. Jadi selepas kita dah dapat untung kasar, kita akan teruskan dengan bahagian yang kedua iaitu akaun untung rugi. Ini dipanggil akaun untung rugi. Okey. Yang mana dalam akaun untung rugi kita nak mencari untung bersih syarikat. Untung sebenar lah. Untung bersih tu maksudnya untung yang kita nak carilah. Dan dalam untuk akaun untung rugi, okey. Dalam akaun untung rugi ni kita hanya menggunakan dua komponen utama iaitu hasil dan belanja. Sebab apur ni memang kita guna hasil dengan belanja. Cuma untuk akaun perdagangan, hasil yang kita gunakan hanyalah jualan. Belanja yang kita gunakan hanyalah belian dan belanja belian. Itu sahaja. Tak ada belanja lain, tak ada hasil lain. Itu yang dekat akaun perdagangan. Cuma dekat akaun untung rugi ni kita akan letakkan semua hasil, semua belanja yang lain ke dalam penyata lah. Ataupun dia lebih kepada hasil yang kita terima sepanjang perniagaan. Kalau belanja ni belanja pengurusan. Belanja ni lebih kepada belanja pengurusan. Okey. Jadi daripada untung kasar yang kita dapat, mula-mula sekali kena tambah dengan hasil. Kita tambah dengan hasil dulu. Jadi senaraikan hasil. Contoh dia komisen, diskaun diterima, sewa diterima dan sebenarnya banyak lagi hasil. Dividen, faedah simpanan. Cikgu tak letak lah. Nanti kalau kita jumpa, kita akan letakkan. Okey. Dan nilai itu kita akan tulis pada RM yang pertama. Sekiranya hasil melebihi daripada satu, ini untuk pengiraan lah. RM yang kedua ni, kita letak nilai dekat RM yang kedua ni hanyalah untuk pengiraan. Hanya untuk kita pengiraan. Kalau misal kata hasil tu ada satu sahaja, kita terus letak di hujung. Tak perlulah kita letak dekat RM yang kedua, kemudian kita letak dekat RM yang ketiga. Tak perlu. Tak perlu tulis dua kali. Kalau ada satu hasil saja, kita terus letak dekat ujung.
Cikgu letak dekat RM yang kedua ni sebab kita ada lebih daripada satu hasil. Sebab kita nak tambahkan ke semua hasil ni dan dapatkan jumlah hasil. Jumlah hasil baru kita akan letak di RM yang ketiga. Okey, so bila dah dapat jumlah hasil, okey, untung kasar kita akan tambahkan dengan jumlah hasil tadi. So kita akan dapat satu nilai atau satu jumlah. Okey. Seterusnya bila kita dah dapat hasil, dah tambah jumlah hasil, kita akan tolak dengan belanja. Segala belanja lah, biasa belanja memang banyak. Tak ada syarikat yang belanja dia sikit. Kebanyakannya memang belanja tu banyak. Contoh dia insurans, gaji pekerja, kadar bayaran, sewa diberi, diskaun diberi, promosi, alat tulis, belanja. Okay, ni semua belanja. Dan banyak lagi yang cikgu tak tulis kat dalam ni. Banyak lagi. Jadi kita buat latihan nanti, banyaklah belanja yang kita akan jumpa. Okay, jadi kita dapatkan dulu jumlah belanja. Jadi nak dapat jumlah belanja, kita letaklah dekat RM yang kedua ni. Kita tambahkanlah semua dulu. Dapatkan jumlah belanja. Okay, jumlah belanja baru kita letak dekat ujung. Baru kita letak dekat RM yang ketiga. Okey, selesai kita dah dapat jumlah belanja. Kita kena tolakkan. Jumlah yang kita dah tambah, untung kasar yang kita dah tambah dengan hasil tadi. Kita kena tolakkan dengan jumlah belanja. Sebab kat sini cikgu tulis tolak belanja. Kita tolakkan dengan belanja, maka dapat satu nilai. Kalau nilai tersebut positif, untung bersih. Kalau kita dapat positif. Kalau andai kata awak dapat negatif, contoh negatif 6682, so itu adalah rugi bersih. Jadi jawapan untung bersih, rugi bersih depend pada apa nilai yang kita dapat. Kalau positif untung bersih, kalau negatif rugi bersih. Jadi ini sahaja akaun untung rugi. Jadi mudah je akaun untung rugi. Jadi ini dalam bentuk penyata lah. Dalam bentuk penyata. So kalau dalam bentuk T macam mana pula? Kita tengok kalau dalam bentuk T. Okey. Jadi akaun perdagangan kita dah dapat untung kasar. Jadi untung kasar akan berada di sebelah debit akaun perdagangan. Kalau rugi kasar akan berada di sebelah kredit. Okey. Dan bila kita nak sambung bahagian yang kedua, akaun perdagangan, akaun untung rugi, akaun perdagangan bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua akaun untung rugi. Untung kasar ni kita akan bawa di sebelah kredit. Kita akan pindahkan ke sebelah kredit. Okey. Untung kasar yang kita dapat dalam akaun perdagangan, kita akan pindahkan ke sebelah kredit. Macam tu jugalah kalau sekiranya syarikat dapat rugi kasar. Okey. Kalau syarikat dapat rugi kasar kita akan pindahkan di sebelah debit dalam akaun untung rugi. So, cikgu tulis kat sini, rugi kasar. Ini cara penulisan kalau bentuk T. Okey. Kemudian hasil di sebelah kredit kita akan letakkan semua hasil. Manakala di sebelah debit kita akan letakkan semua belanja. Right? So kita kiralah kita tutuplah akaun untuk rugi ni. Bila kita imbangkan tutup. So kalau hasil lebih daripada belanja, maka kita akan dapat untung bersih. Untung bersih akan berada di sebelah debit lah. Ini sebab kalau hasil lebih besar daripada belanja, jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit.
Bila kita imbangkan, maka kita nak cukupkan di sebelah debit ni, maka di situlah untung bersih. So sebaliknya, kalau belanja atau di sebelah debit lebih besar, amount dia lebih banyak berbanding di sebelah kredit, atau belanja lebih besar, lebih banyak berbanding dengan hasil, maka kita akan dapat rugi bersih. Rugi bersih kita akan rekod di sebelah debit. Kredit. Okay. Itu saja penamat dia untuk bentuk T. Okay. Boleh? Ada soalan tak nak tanya? Boleh cikgu. Okay. Jadi untung rugi, akaun untung rugi mudah je. Ingat hasil, ingat belanja. Kalau hasil kena tambah dengan untung kasar, belanja, lepas tu tolak dengan belanja. Itu sahaja. Tak ada kita nak perlu cari kos-kos banyak. Tak perlu kita nak cari seperti akaun perdagangan. Yang mana dalam akaun perdagangan kita nak cari belian bersih. Lepas tu nak cari kos belian, nak cari kos barang untuk dijual, nak cari pula kos jualan. Akaun perdagangan banyak benda yang kita nak cari. Rugi tak? Hanya kita letakkan hasil dan belanja. Dan dalam peperiksaan selalunya kita akan gabungkan kedua-dua akaun ni. Sebab dalam peperiksaan kita sebut akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi kita sambung terus. Tajuk dia hanya satu saja, akaun perdagangan dan untung rugi. Kalau soalan minta akaun perdagangan sahaja, jadi kita akan buat akaun perdagangan sahaja. Kalau dia minta dan untung rugi, jadi kita kena sambung. Sampai untung bersih. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, kita tengok contoh 6. Contoh 1 sampai contoh 5, itu cara kita nak sediakan akaun perdagangan dengan pelbagai bentuk, pelbagai format. Ada item-item yang ada, item yang tak ada. Jadi itu kemungkinan boleh berlaku. Jadi untuk akaun untung rugi tak ada masalah. Selagi ada hasil, selagi ada belanja, itu kita tambah tolak saja. Tambah hasil, tolak belanja. Kalau tak ada hasil, maksudnya kita terus tolak dengan belanja. Untung kasar terus tolak dengan belanja. Itu saja. Okey. Jom kita tengok akaun untung rugi. Jadi sebelum kita nak buat akaun untung rugi ni, seeloknya, sebaiknya kita tentukan dah dulu yang mana hasil, yang mana belanja daripada imbangan duga ni. Okey, diskaun diterima, hasil. Insurans, okey, belanja. Kadar bayaran, okey, belanja. Gaji, belanja. Okay. Komisen diterima, hasil. Angkutan keluar, belanja. Angkutan keluar, belanja. Belanja ampun, belanja. Faedah atas pinjaman, pun belanja. Faedah atas pinjaman, belanja. Jadi faedah, ada satu lagi faedah, faedah atas simpanan atau faedah simpanan, itu hasil. Okey, jadi ini keimbangan duga kalau dia bagi straight line macam ni. Lurus macam ni. Ada setengah imbangan duga dia bagi laju debit, dia bagi laju kredit. Kita dah belajar imbangan duga kan. Okey, ada setengah imbangan duga dia bagi laju debit, laju kredit. Okey.
Dan awak kena ingat, kalau belanja, nilai tu akan ditulis di sebelah debit. Kalau hasil, nilai akan ditulis di sebelah kredit. Jadi kita boleh tahulah item tersebut belanja atau hasil. Contoh dia letak sewa. Sewa dia letak dekat kredit. Macam ni. Kemudian contohlah ada 2 tak sewa. Okey. Jadi yang mana satu hasil, yang mana satu belanja ni? Kita nak kena tahu. Alright. Jadi awak kena refer kedudukan dia dalam imbangan juga. So sekarang sewa yang pertama ni, dia berada di sebelah kredit. Jadi kita tahu sewa ini adalah hasil. Kalau sewa yang nombor 2 ni, okay, nilai dia di sebelah debit. Okey, kita tahu kalau di sebelah debit maka dia adalah belanja. Sewa selalu macam tu. Kena hati-hati tengok nilai dia di sebelah mana. Faedah pun sama. Dia tulis faedah sahaja. Jadi kita kena tengok nilai tu di sebelah mana. Kalau faedah tu di sebelah kredit, okey, faedah itu adalah hasil. Kalau faedah, nilai faedah tu dia tulis di sebelah debit, okey, kita tahu itu adalah belanja. Ini cara kita nak baca imbangan duga yang menggunakan laju debit dan kredit. Okey. Alright, so sekarang kita buat contoh 6 ni. Jadi soalan je nak akaun untung rugi sahaja, maka kita buat akaun untung rugi. Tajuk dia akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2021. Kita akan buat dalam bentuk penyata. Jadi letakkan 3RM, 3 lajur. Bila buat bentuk penyata je, memang kena sediakan 3 lajur ataupun 3RM. Okey. So kita mulakan dengan untung kasar. Okey. Kita mulakan dengan untung kasar. Jadi untung kasar kita akan letak di hujung sekali. Jadi untung kasar ni adalah sambungan daripada akaun perdagangan. Okey. Kemudian tambah hasil. Right. So kita dah tentukan tadi yang mana hasil. So di sini ada 2 hasil, iaitu diskaun diterima dan komisen diterima. Okay. So kita akan tulis diskaun diterima. Kemudian komisen diterima. So ada 2 hasil. Jadi kita dapatkan jumlah hasil terlebih dahulu. Jadi nak dapatkan jumlah, kita akan tulis pada RM yang kedua. So diskaun diterima 500. So kita nak dapatkan jumlah. Kemudian komisen diterima 630. Okey, dan kita tambahkan 1130. Okey, kita dah dapat jumlah hasil. Jumlah hasil kita letak di RM yang ketiga. Dan kita tambahkan dengan untung kasar. So dapat 22,630. Okey, kita akan buat macam ni. Okey, lepas kita dah tambah dengan untung kasar, seterusnya kena tolak belanja.
Okay. Jadi kena tolak belanja, kita akan ikutlah. Kita akan tulis segala belanja yang kita dah tentukan tadi. Okay. Kalau nak mudah, ataupun kalau kita tak nak ada belanja yang tertinggal, okay, kita akan ikut ke turutan belanja yang ada dalam imbangan duga. Okay, sekarang insurans, bermula dengan insurans lah insurans. Okay. Dan kadar bayaran. Kalau tak nak pun tak apa, tak nak ikut turutan pun tak apa. Cikgu suruh ikut turutan ni bukan apa. Sebab tak nak ada belanja yang tertinggal. Macam cikgu cakap, belanja selalunya banyak dalam syarikat. Jadi kita ikut turutan dalam imbangan duga tu. So bila kita ikut turutan, insya-Allah tak ada belanja yang tertinggal. Dengan syarat kita tahulah yang mana belanja. Kalau tak tahu mana belanja, tak boleh buat juga. Kekuatan keluar, and then belanja Okay, kemudian faedah atas pinjaman. Okey, jadi semua kita dah pindah, semua kita dah rekod. Okey. Dan ambil nilai dia. Gaji 8,000. Kemudian angkutan keluar 200. Kemudian belanja 100,500. Kemudian faedah atas pinjaman 720. Okey, then kita cari dulu jumlah belanja. Dan jumlah belanja kita akan letak di RM yang ketiga. Okay. Cari tambah 8,200. Okey, so kita dapat jumlah belanja 12,410. Okay. Dan kita akan tolakkan sebab cikgu letak tanda kurungan. Kalau tak nak letak tanda kurungan pun tak apa. Tanda kurungan tu bukan jadi syarat. Cuma bila kita letak tanda kurungan tu, kita tahu nilai tu perlu ditolak. Cikgu takut kalau tak letak tanda kurungan, awak pergi tambahkan. Sebab bila belanja memang kena tolak. Jadi kita tolakkanlah dengan nilai kat atas tadi 22630. Kita tolak 12,410. Jadi kita ada baki 10,220 dan baki ni adalah positif. Maka ini adalah untung bersih. Okay. Okay. Alright. Inilah dia akaun tu rugi. Senang je, tak banyak pengiraan pun Ada dua sahaja, iaitu tambah hasil tolak belanja. Itu sahaja. Untuk kasar tambah hasil tolak belanja, maka dapatlah untung bersih. Jadi untung bersih inilah yang bos kita tunggu-tunggu. Berapa untung syarikat? Berapa keuntungan bersih syarikat? Jadi bila ada untung bersih, maksudnya syarikat boleh buat planning pula. Kita ada untung banyak-banyak ni. Apa kita nak buat? Tugas accountant. Dah tahu untung bersih.
Kena plan pula. Apa dengan duit untung bersih tu, apa kita nak buat untuk next year, untuk tempoh berikutnya. Jadi syarikat beri dividen selalunya daripada untung bersih. Syarikat nak melabur semua daripada untung bersih. Syarikat nak menyimpan semua daripada untung bersih. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada Okey. So nanti dalam ujian ataupun apa yang kita kena buat nanti adalah akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi awak kena buat daripada jualan cari sampai untung kasar iaitu akaun perdagangan. Kemudian tambah hasil tolak belanja, dapat untung bersih. Itulah dia akaun perdagangan dan untung rugi. Kita akan buat serentak. Kita akan gabungkan. Jadi memang panjanglah jawapan tu nanti Yang cikgu ajar ni, cikgu ambil sikit-sikit je, iaitu akaun perdagangan cikgu asingkan, akaun untung rugi cikgu asingkan. Nanti jawab dalam exam kena buat daripada jualan, akaun perdagangan sampai untung bersih. Jadi aku cakap di sini lah itulah soalan exam korang. Sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Contoh dia macam ni. Okey. Ini dia bagi satu imbangan duga. Kalau tak ada soalan kita tengok yang ni. Contoh lengkap ni. Akaun perdagangan dan untung rugi. Dia bagi satu imbangan duga. Anda dikehendaki menyediakan, macam ni lah bentuk soalan peksa nanti. Anda dikehendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi berpandukan imbangan duga, sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi kita kena tahulah yang mana, item mana yang kita akan gunakan untuk akaun perdagangan, item mana yang kita akan gunakan untuk akaun untung rugi. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Okey, duty atas belian. Kita gunakan dekat mana? Akaun perdagangan ke akaun untung rugi? Perdagangan. Okey, akaun perdagangan. Yang akaun perdagangan ni cikgu highlightkan warna kuning Okey, kita akan tengok satu persatu lah. Okey, kemudian Ashraf, sewa dibayar? Untung rugi. Akaun untung rugi. Jadi ini cikgu highlightkan dengan warna hijau. Akaun untung rugi ni cikgu highlightkan hijau. Okey. Akaun belum terima, ada Wiyah? Perlu tak? Tak. Tak perlu. Okey. Akaun belum bayar? Uzair? Akaun belum bayar. Perlu tak kita letak dalam akaun perdagangan dan untung rugi? Kena? Kalau kena kat mana? Akaun perdagangan ke akaun untung rugi? Rugi. Akaun belum bayar ni komponen apa? Akaun belum bayar. Akaun belum bayar komponen apa? 5 komponen tu. Asset, liability, equity, hasil belanja. Liability. Liability. Jadi liability perlu tak kita letak dekat akaun perdagangan untung rugi? Tak ya. Tak payah. Liability tak payah. Akaun perdagangan untung rugi hanyalah hasil dan belanja sahaja. Itu komponen besar. Hasil dan belanja sahaja yang kita akan rekod dalam akaun perdagangan untung rugi. Itu sebab kena baca dulu imbangan duga. Okey, seterusnya Zul, ambilan perlu tak?
Tak payah cikgu. Tak payah. Aisyah, modal? Model tak boleh. Ya? Tak payah tu. Tak payah kot. Tak payah. Sebab modal kan equity pemilik. Okey. Inventory. Awal dengan inventory akhir. Lokman. Perlu tak? Tak. Hmm? Tak payah kot. Tak payah. Kenapa tak payah? Okey. Inventory asset dia, so memang tak perlu kita letak. Tapi inventory ni dia special. Sebab inventory ni dia melibatkan barang niaga. Tadi cikgu ada cakap tadi kan, kalau apa-apa yang melibatkan barang niaga, kita akan rekod dekat mana? Akaun perdagangan. Inventory awal, inventory akhir, dua-dua ni kita akan rekod dalam akaun perdagangan. Sebab dia melibatkan barang niaga, belian. Kita nak tahu kos belian. Jadi dua-dua ni akan terlibat dalam akaun perdagangan. Okey, Yasmin, insurans. Belanja. 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 Okey, belanja dalam akaun mana? Perdagangan ke untung rugi? Akaun perdagangan. Bukan Akaun untung rugi. Untung rugi. Insurans untung rugi. Okey. Apa tu Isyad? Bank. Syed. Syed dah belajar kan? Bank perlu rekod tak dalam akaun perdagangan untung rugi? Ini si Syed ni. Tak ada Syed. Uzair? Bank perlu tak rekod? Bank tak perlu. Tak. Bank tak perlu. Sebab bank ni adalah aset. Okay, diskaun diberi. Luqman? Kak. Perlu rekod tak diskaun diberi ni? Tak perlu. Kalau perlu dekat mana? Akaun perdagangan ke akaun untung rugi? Untung rugi. Untung rugi. Sebab diskaun diberi adalah belanja. Okey, faedah simpanan. Syab? Untung rugi tu. Okey, untung rugi juga. Okey, gaji pun untung rugi juga. Jadi korang tentukanlah yang untung rugi tu korang tentukan yang mana hasil, yang mana belanja. Cikgu hanya bantu sebab lepas ni cikgu nak korang buat. Yang cikgu hanya bantu, cikgu bagi tahu yang mana kita nak rekod dalam akaun untung rugi. Okey, angkutan keluar, ada Wiyah? Untung rugi. Untung rugi. Okey, seterusnya jualan dengan belian, akaun perdagangan. Ini dua-dua ni memang kena rekod dalam akaun perdagangan. Okey, pulangan belian. Aisyah. Perdagangan juga. Yes, akaun perdagangan.
Okay, dividen, Zul? Untung rugi cikgu. Untung rugi. Dan akhir sekali kadar bayaran pun dalam untung rugi. Jadi macam tu kena tentukan dulu yang mana senang kita nak buat nanti. Alright, jadi kita dah tahu yang mana akaun perdagangan, yang mana akaun untung rugi. Jadi kalau tengok yang akaun perdagangan, itu yang warna kuning ni, ada tak item yang kurang? Maksudnya yang tak ada. Kita dah buat 5 contoh hari tu kan? Baik, saya cakap dia 4 basic. 4 item basic yang perlu ada adalah jualan, belian, inventory awal, inventory akhir. Tu 4 tu memang perlu ada. Cuma sekarang kita nak kena pastikan pulangan jualan, pulangan belian dengan belanja belian, Audi, yang 4 tu. Jadi sekarang yang tak ada adalah Pulangan jualan. Pulangan jualan. Sebab pulangan belian ada kat bawah ni. Kemudian Audi pun ada satu ni, duty atas belian. Jadi pulangan jualan yang tak ada. So bila pulangan jualan tak ada, maksudnya kita tak perlu cari jualan bersih. Okay. Clear Alright. Jadi cikgu nak cuba buat ni. Akaun anda dikehendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, cuba sediakan. Cuba buat. Cikgu nak tanya. Ya, apa Aisyah? Kalau angkutan masuk dekat perdagangan, kalau angkutan keluar dekat untung rugi. Ya, betul. Apa beza dia tu? Kalau kita masuk, kita bayar sebab belian. Yes. Kalau angkutan keluar, sebab kita hantar delivery. Yes. Angkutan ni adalah kos pengangkutan. Angkutan masuk tu kos pengangkutan kita beli barang. Itu sebab termasuk dalam belanja belian. Kita nak beli barang niaga. Ada kos pengangkutan yang terlibat. Sebab angkutan masuk termasuk dalam belanja belian atau Audi. Angkutan keluar ni kita nak delivery. Kita nak hantar kepada customer. Jadi kos delivery ni termasuk dalam belanja atau kos pengurusan. Okey, cuba buat
Cikgu, Ya. sewa dibayar belanja. Sewa dibayar belanja. Okey, cikgu. Kalau sewa diterima hasil.
Okey, ni jawapan untuk akaun perdagangan jadi kos-kos yang nombor 1 sampai 5 ni benda yang kita nak perlu cari, yang kita kena cari dalam akaun perdagangan. Okey, ni jawapan pembersih. Alright. Ada yang dah siap ke? Dah cikgu. Dah. Dapat tak Hana? Dapat cikgu. Okey. Alright, jadi dah setengah. Okey, jadi ambil jawapan ni, akaun perdagangan dengan senarai kos yang kita kena cari dengan untung bersih. Okey, cuba buat. Kalau tak dapat, boleh tanya cikgu lah. Kalau dah dapat, okey. Betul tu. Kalau rasa nak tanya cikgu betul ke cara saya buat ni, contoh boleh WhatsApp cikgu, boleh Telegram cikgu, snap gambar jawapan awak buat. Sebab kadang-kadang kita buat tu kadang-kadang ialah mungkin benda lain ke yang ada kita nak tak confident ke bentuk yang cara kita buat tu jadi kalau rasa nak minta cikgu tanda atau nak tengok bagi tahu betul ke cara kita buat, cara awak buat, okey, boleh WhatsApp cikgu. Kalau confident cara buat tu tak ada masalah lah. Sebab benda ni nak kena confident ni nak buat ni. Alright, jadi untuk hari Isnin nanti kita akan sambung penyata kedudukan keuangan.
So kita akan sambung PKK. Sebab cikgu nak kena cepat ni. Nak kena masuk bab 8 pula. So bila dah sambung PKK, dah habis semua PKK, apa nyata kewangan, okey, baru kita akan masuk bab yang seterusnya. Alright, jadi itu saja untuk hari ni. Terima kasih kerana datang. Kita akan jumpa semula hari Isnin. Kita akan sambung PKK. Alright. Okey, Assalamualaikum. Salam, terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu. Ya, Cikgu, sama-sama. Cikgu, Ya. tadi nak tanya apa yang lupa? Nak tanya apa, Sofia? Lupa lah nak tanya apa. Ada apa, kalau ingat nanti WhatsApp je lah. Okey. Okey.